الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan umur daripada 1445 sambung 1446. Kita masih berada pada bulan yang Nabi cerita kepada kita. Allah mengakui bulan ini, bulan Muharram ni, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah, bulan Muharram yang sangat-sangat baik dan penuh dengan keistimewaan. Maka jom kita rebut peluang untuk mengambil seberapa banyak manfaat di dalam kehidupan kita di dunia untuk beroleh bahagia kita di akhirat. Nah, insya-Allah baik menyambung hak kita duk bincang tu, yang kita duk bincang. Bahagian pertama yang kita bincang adalah bab tidur sunnah. Bahagian kedua yang kita bincang hari itu adalah bab seandainya kita terjaga ketika tidur, lebih tengah malam ke awal pagi ke, terjaga, dia terganggu, maka ada tata cara yang Nabi bagi tahu. Nabi pesan kalau nak tidur jangan tidur lambat. Tu pesanan paling besar sekali. Jangan nak pi merata-rata, merapu-merapu. Main umur 60 main game sampai pukul 4 pagi. Mak 60 main game. Kalau 40 boleh tahan game. Kan duk pi perkena teh tarik roti canai, roti telur sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Tu tak kena langsung ikut sunnah. Dia kata tidur awal. Itu sunnah. Kemudian itu yang kita duk belajar lah dengan kaedah yang Nabi ajar. Kemudian yang paling besar hari tu kita sembang adalah kalau terjaga tengah malam. Kan dia terjaga tengah malam tu, kaedah dia seandainya jaga apa yang kita kena baca, hadis sahih daripada Nabi yang kita sembang adalah bacaan dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah Allahu Akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Bacaan paling sempurna. Tu kan bacaan paling sempurna. Tak payah bacaan lain dah. Yang tu sempurna. Dia jaga kita seluruh kehidupan. Paling tidak bacaan itu menepati sunnahnya Nabi dan menyempurnakan jaga kita tu. Walaupun lepas tu tak bangkit tahajud. Tu tak apa, kadang bangkit-bangkit kencing je. Bangkit-bangkit kencing. Tu nak pergi kencing tu sempat lagi baca yang tu. Allahu Rabbi. Bukan panjang pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa bulan lepas juga, siapa mimpi ni ada 3 kata Nabi. Mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari syaitan, ataupun mimpi yang kita bawa aktiviti harian kita tu. Aktiviti harian, siang tu penat dah duk buat itu, duk buat ni apa-apa, dia bawa pergi sampai ke mimpi. Ataupun siang tu bergaduh laki bini, bombang, dia bawa pergi tuju mimpi. Tu kan. Mimpi siang bergaduh dengan bini, malam mimpi menikah pula seorang lagi. Allah Rabbi. Kan Maka
Setiap kali mimpi ni, apabila kita mimpi yang buruk, kata Nabi, ta'awudz, baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, maka tiuplah di sebelah kiri. Buat macam tu. Bahasa dia kata ludah lah, ludah. Buat macam tu aja. Gitu. Ya, maka itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Hari ini kita masuk dalam bab baru juga. Bangun tidur pula. Tidur takkan tak bangun langsung. Bangun tidur. Sunnah yang Nabi ajak nampak macam kecil, tapi hak ni besar sebenarnya. Dia memberi kesan yang baik dalam kehidupan kalau kita bangun tidur atau cara tidur kita itu ikut sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab Allah pesan, tuan-tuan jom buka dalam Quran kan. Jaminan Allah siapa yang ikut Nabi ni ada dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Allah bagi tahu kepada kita. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah bagi tahu, wahai Muhammad, bagi tahu kat depa. Kan ya? Apa yang bagi tahu? Wahai Muhammad, bagi tahu kat depa, in kuntum tuhibbunallah, andai kalian benar-benar sayang pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Allah pesan dekat Nabi, bagi tahu dekat umatmu, kalian kalau kalian sayang pada Allah, bab yang paling awal kena buat, ikut Nabi, ikut aku. Dan siapa yang ikut tu, fattabi'uni yuhibbukumullah, dia akan dapat kasih dan sayang dari Allah. Sebab tu walaupun kita ni nak kata solat tahajud, kita terkejut. Baca Quran 3 ayat, menguap 6 kali. Orang rajin, orang sedekah kiri kanan, kita al-bakhilun wal kadukutun. Jadi dah, tapi yang dia ikut sunnah ni, fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia akan dapat kasih sayang daripada Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan orang yang ikut Nabi akan diberi keampunan oleh Allah yang Maha Pengampun. Cuma saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus Darussalam. Dalam belajar ni, adalah kita belajar teknik orang Melayu. Rupa-rupanya orang Melayu ambil juga ayat ni, tapi buat ayat pengasih. Dia buat ayat pengasih. Kaedah lah, saya bagi tahu je, jangan amal ayat pengasih ni, kaedah yang diajar pada kelompok orang Melayu ni bila kita mengaji, dia baca qul in kuntum tuhibbunallaha. Dia ambil jari tunjuk kat mana-mana perempuan kat dia suka, lepas tu dia kona jari tu pergi kat dia. Fattabi'uni, ikut aku. Sesat terus. Allah suruh ikut Nabi, dia suruh ikut dia. Kan? Bahaya ni kita buat dengan cara tak betul ni, sebab dia jadi. Dia jangan buat. Tu dapat tu, dia pi tuju tu ayat tu dekat Ratu Kebaya Kubang Pasu. Contoh je lah, contoh kan. Dapat kat dia. Kan tak, yang ni tak boleh. Baik, ayat tu menunjukkan siapa ikut Nabi, Allah kasih kat dia. Siapa ikut Nabi, Allah beri keampunan kat dia. Orang yang tak mau ikut Nabi, dia sombong dengan tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Muqaddimah, tak start lagi. Ni baru nak start. Okey, baik. Bab yang kita bab ketiga lah dalam pertemuan kita ni, bab ketiga nak cerita tentang bila bangun daripada tidur, apa yang kita nak buat, cara Nabi, bukan cara kita nak. Yang pertama sekali, baca doa, baca zikir, supaya bangun kita tu terus dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini berpandukan hadis yang sahih daripada Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi. Huzaifah Al-Yamani ni, dia terkenal daripada satu hadis yang sangat top, sebab dia terpilih, Allah pilih dia sempat solat tahajud dengan Nabi berdua ya. Sahabat-sahabat lain ni kata, untunglah hang ni,
Kami ramai-ramai saja solat fardu. Tapi Huzaifah kata, satu hari aku berjalan di sisi Masjidin Nabawi. Kulihat Nabi bersendirian di dalam masjid. Aku pergi tanya dengan Nabi, buat apa? Nabi kita sembahyang tahajud. Huzaifah kata, aku tanya Nabi, boleh tak join? Bahasa mudahlah nak bagi faham. Nabi kata, jom. Esok pagi, Huzaifah pergi masjid, cerita kat kawan-kawan semua selepas sembahyang subuh. Malam tadi Alhamdulillah dapat dipilih solat tahajud berdua saja dengan kekasih Allah. Ya Allah, seronok lah. Seronok tapi nak cerita ke hampa. Dia kata gitu. Apa dia cerita? Rakaat pertama, Nabi ni, dia takbir tu lembut, lalu dia baca apa semua. Rakaat pertama, Nabi baca surah Al-Baqarah. Kan? Surah Al-Baqarah ni surah terpanjang lah. Dalam Quran 286 ayat. Ayat terpanjang pun ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat 282 yang bab hutang. Kan? Baik. Bila sahabat-sahabat lain tanya, ya Huzaifah, hang punya harapan macam mana bila Nabi start baca Al-Baqarah tu? Dia kata apa? Aku harap Nabi berhenti pada ayat yang ke-100. Ni hadis sahih ni. Aku harap Nabi berhenti pada ayat yang ke-100. Kalau kita ayat yang ke-5 cukuplah. Ulaika tu cukuplah yang tu. Sebab yang tahlil tu kan. Tapi tak, dia kata ayat 100. Tapi rupanya Nabi tak berhenti. Nabi sambung. Bila Nabi sambung tu, terus. Aku harap Nabi berhenti pada ayat 286. Last sekali ya. Kan 286. Siap dah. Tiba-tiba Nabi tak rukuk. Nabi sambung tu surah perempuan. An-Nisa. Surah perempuan ni surah keempat ada 176 ayat. Rakaat pertama 286 tambah 176 kita terjunam. Ya, tu. Ni duk tegur gini. Dan aku benar-benar ketika Nabi sambung surah An-Nisa tu, mai dalam satu perasaan kepada aku, nak terus ke nak berhenti? Nak terus ke nak berhenti? Tapi terus. Kalau kita mufaraqah awal lagi, Nabi bagi salam, kita tak ada dah belakang. Tu. Dak, dia tak. Mai rakaat kedua kata Huzaifah Al-Yamani, hadis sahih. Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. Jadi dalam 2 rakaat pertama, sedang Nabi buat 13 rakaat atau 11 rakaat atau 9 rakaat satu malam. 2 rakaat pertama 286 tambah 176 tambah 200. 3 surah, 2 rakaat, ratusan ayat. Kita 3 surah, 2 rakaat, 3 qul. Tu saja kita boleh buat. Tu. Jadi ni bila kita mengaji, kalau kita ambil pedoman, insya-Allah kita dapat. Sebab tu dalam kita mengaji ni kan kena rajin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, tolong kurniakan pada aku ilmu, bukan saja ilmu tapi ilmu tu manfaat. Kita mengaji bab sembahyang tahajud ni daripada darjah 6. La ni dekat dak 6 jahanam dah, tak start lagi sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud tu darjah 6 dah tahu dah. Umur 66 pun tak buat lagi. Dia lambatnya nak start. Itu kita kena mengaji bagi cari dapat manfaat. Baik. Itu cerita tentang Huzaifah. Huzaifah Al-Yamani kata bahawa Nabi SAW telah bersabda, dia bagi tahu cerita tentang Nabi. Biasanya Rasulullah SAW ketika dia berbaring di tempat tidurnya ketika malam hari, dan beliau berdoa, Allahumma bismika wa amut. Allah, ya Tuhanku, yang dengan namamu yang menghidup, wa amut wa ahya, dan mematikan atau menghidupkan. Faiza, dan apabila Nabi bangun, maka Nabi akan baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kecil saja bab ni, orang tak mau mengaji pun.
Tapi sunnah Nabi, kalau siapa anggap kecil, maka dia dibuai dek talbis iblis. Iblis kata, tak payahlah duk ikut sunnah yang kecil-kecil tu. Ikut sunnah yang besar tu. Ada, bukan. Siapa menganggap sunnah Nabi tu kecil, maka dia dalam talbis iblis, tipu muslihat iblis. Maka Nabi disebut dalam hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi kalau dia nak tidur, dia baca doa Alhamdulillah, Bismikallahumma ahya wa amut. Dan ketika dia bangun, ini doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ni doa hidup sampai 80 tahun dah. Tidur ni bangkit tidur 80 tahun dah. Doa tak hafal-hafal. 80 tahun tak hafal doa tidur. Tak tahu apa kita buat lah. Lagu Hindustan tak pernah lupa. Bukan kata hafal. Lagu Hindustan mana pernah hafal. Tapi bila dengarlah lagu, dia boleh sambung. Dia automatik. Dia boleh sambung nu tahun 50-an. Ya, tahun 50-an. Bahar sekoe under na asake. Dia dengar under sekoe bahal na jasake. Socho kabik esa ho to kya ho. Socho kabik esa ho to kya ho. Bini di dapur. Tum ek कमरे में बंद हो और चाबी को जा. Sambung. Betul. Apa? Taklah kadang kita malukan diri sendiri ya. Tidur 80 tahun, bangkit tidur 80 tahun. Doa tak apa-apa. Doa tu bukan panjang macam surah Yasin pun. Tak tahu apa. Katalah kita perimbuh di kepala katil tu. Seminggu boleh hafal. Tapi dah tak mau buat. Tuan. Itu yang jadi masalah kita. Okey. Baik. Ni bab yang pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari pun ada. Hadis riwayat Imam Muslim pun ada. Kita ambil doa ni. Satu cukup lah. Yang ni pun tak hafal nak bagi doa lain. Tak payah ambil hak ni paling pendek sekali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tok Wan ni tiap-tiap hari hantar cucu pergi tadika. Cucu hafal, Tok Wan tak hafal. Tu kan. Bukan Tok Wan tak tahu, dia tahu tapi saja tak mau ambil tahu. Ni tuan-tuan dekat handphone ni ada ulama besar, al-ulamatul Google. Ya, tekannya dekat handphone, doa bangkit tidur, confirm ada. Tapi saja tak mau. Dia duduk tengok video apa tahu. Tu ya. Baik. Imam An-Nawawi komen pasal doa ni kan. Komen ni, Imam Nawawi ni siapa dia ni? Imam fiqh di antara yang terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi nama dia Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Tuan-tuan kalau mengaji kitab Imam Nawawi kan, sirah dia cerita. Imam Nawawi ni mati muda. Dua pendapat, 45 atau 48. Saya 54 tak mati. Betul. Imam Nawawi ni mati 40, katalah kita ambil maksimum 48. Dia ni belajar mengajar, belajar mengajar, belajar mengajar. Tak ada menikah, mati. Kita nikah, tak ada mengaji, mati. Itu. La ilaha illallah. Kan ya? Baik. Tak bukan marah kalau siapa nak menikah je lah. Tapi mainlah mengaji. Kan? Tambahlah ilmu. Baik. Kata Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan hadis tadi mengingatkan kita. Mengingatkan kita setiap kali bangun daripada tidur bahawa tidur itu umpama sebuah kematian.
Kan? Sebab tu bila kita baca dalam bab doa tu, maka kita akan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah kematian aku berlaku dalam tidurku, agar aku sedar bahawa kepadamu lah tempat aku kembali. Dia macam tu. Sebab tu Imam Nawawi kata, orang yang baca doa tidur ni, dia akan bangunkan kesedaran dalam diri dia, bahawa satu ketika nanti dia tu lelap tak jaga kira. Supaya dia buat yang terbaik dalam kehidupan dia, nak bagi tahu bahawa tidur itu umpama sebuah kematian terhadap hari kebangkitan setelah kita mati kelak. Dan para ulama mengatakan, ni Imam Nawawi sebut ni, bahawa hikmah doa sebelum tidur agar penutup amalannya adalah itu. Penutup amal nak tidur dia tu. Dia tak ada tidur hempas badan berdebu ya. Kan ya? Dah lah pergi kedai mamak duduk sembang sampai 1 jam, sembang pula tu bab merapu lah tu. Merapu sikit mengata kat orang sikit, merapu sikit mengata kat orang sikit. Balik-balik doa tidak, ambil wuduk pun tidak, dum tidur macam tu ya. Kan? Jadi amalan akhir dia tu apa? Amalan akhirnya mengatakan orang, kalaulah kita mati, time tu macam mana cerita? Maka sebab tu kata Imam An-Nawawi, bila kita baca doa Bismikallahumma ahya wa amut itu, maka menjadikan doa itu amalan terakhir, yakni doa yang terbaik. Amalan dia apa? Doa. Amalan dia apa? Zikrullah. Dan hikmah orang yang bangun tidur dan berdoa pula, yakni kalaulah doa tidur itu penutup amalan yang baik, maka doa bangun tidur itu pembuka amalan yang baik. Sebahagian ulama menafsirkan orang yang bangun tidur dalam keadaan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka Allah memudahkan urusan dalam kehidupannya pada hari itu, urusan yang baik-baik belaka, dan dihindarkan daripada urusan yang buruk-buruk. Betul. Kita nak bagi setiap hari baru pada kita itu sebuah kemanfaatan dalam kehidupan kita. Ada orang seronok, Ustaz, Alhamdulillah, umur saya 80 Ustaz. Kan ya, umur 80, panjang umur. Dah lagi banyak hang guna, baki dia tinggal lagi sikit. Tu kan. Ni kita seronok lah umur 80, anak-anak cucu ni buh kek sampai 8 tingkat. Sambut hari jadi. Sambut hari jadi bagi kat Tok Wan. Bagi dekat Tok Wan tu pun kerja manis 28. Beli kek bagi teruk lagi lah Tok Wan. Tok tu pun darah tinggi 210. Tu kan. Maka kadang-kadang kita lupa. Buat kek besar-besar. Pacak lilin lah, itulah, inilah sebagainya. Bukan main anak cucu. Kalau kita tak jaga dia betul-betul, zaman lah ni mereka terdedah. Bukan main bawa kek besar-besar. Buat sekarang ni surprise sekarang ni. Semua sekarang surprise. Buat ramai-ramai tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my Atuk. Happy birthday to you. Atuk tarik-tarik nafas, tiup, calur betik, calur keting. Mati terus. Dah lah apa, nafas tinggal hat tu lah. Kan? Dah, sudah. Jangan duk buat benda-benda yang merapu-merapu. Tapi kalau setakat nak buat kenduri, nak buat doa, nak panggil orang makan tu baguslah. Yang tu kebaikan ya. Jadi kata Imam Muslim di dalam syarah sahih, kata Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim ya, yang menyatakan bahawa doa tidur itu adalah penutup segala kebaikan pada hari itu, dan doa bangun tidur itu pembuka kepada segala kebaikan. Jadi kita yang ada dalam masjid ni maupun di dalam Facebook saya ni, ya, buat apa? Kena ada azam sikitlah. Tahun baru dah mai dah ni. Takkanlah doa tidur tak hafal.
Tak kalah doa bangkit tidur, tak hafal. Ambil print sikit, letak dekat kepala katil tu, confirm boleh hafal seminggu. Ustaz, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, apa hukum tak baca doa kunut? Saya kata, pasal apa tak baca? Tak hafal. Oh, patut tanya apa hukum tak hafal. Bukan hukum tak baca kan? Okey. Baik, cerita dia mudah je. Doa kunut ni memang ada perbincangan. Tiga mazhab lain kata tak perlu baca doa kunut subuh. Mazhab Imam Syafi'i kata baik baca kunut subuh. Maka mana-mana kita nak ikut pun tak payah berbala. Tapi doa kunut ni baguslah hafal. Terutama diguna pakai ketika kunut nazilah. Baguslah. Kita bila ada harapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jadi belajarlah sikit-sikit baca. Okey, moga-mogalah kita dapat rebut kebaikan. Itu penjelasan pertama Imam An-Nawawi. Manakala penjelasan kedua daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, dia kata apa? Dia kata dalam syarah Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu siapa punya? Riyadhus Salihin Imam Nawawi ya. Kitab taman orang-orang soleh. Ada kitab di Riyadhus Salihin, saya mengajak di Selangor, kitab ringkasan Riyadhus Salihin ini. Ada ulama lain pula yang syarahkan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia kata dengan membaca doa ini, yakni doa tidur dan doa bangkit tidur ni, maka anda memuji Allah yang telah menghidupkan anda daripada maut. Tuan-tuan, cuba buka dalam Quran surah Az-Zumar. Tuan-tuan buka dekat sekejap dalam handset tu surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Cuba cek tengok sekejap. Mari kita tengok. Okey, dia ada kat dalam tu surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Kan? Cuba tengok terjemahan dia apa yang Allah cerita. Ada orang yang mati, Allah pegang, Allah genggam jantung hati dia tu, nyawa dia, dan kemudian Allah lepaskan keesokan hari. Orang mati tak kita ni? Mati malam tadi. Allah pegang dan Allah masukkan. Ada orang yang mati, Allah genggam, Allah pegang dan Allah tak lepaskan dah. Sampai bila? Yub'atsun, pada hari kebangkitan nanti. Jadi roh ni dia ada dua saja. Roh ni satu mati time dia tidur, esok Allah buat masuk balik. Kan? Satu lagi mati tu mati besar, dia tak masuk dah. Lepas tu yang ada orang kata, "Dak Ustaz, roh-roh orang mati ni dia balik hari Jumaat." Hang ni pandai-pandai cerita. Roh-roh orang mati ni, dia akan balik bulan Ramadan, dia tengok anak cucu dia, tuan-tuan, bini saya meninggal. Lepas tu saya menikah lain. Bayangkan kalau dia balik tengok. Itu mana? Mengarut-mengarut kita. Bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran. Sebab tu kalau kita mengaji, tengok satu-satu. Saya suka tuan-tuan, Quran pada ketika umur kita macam ni, banyakkan tengok terjemahan dan tafsir Al-Quran. Maka kita akan dapat ilmu yang sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Orang perempuan sangat kuat baca Quran. Sat-sat tadarus bersemuka, tadarus online, tadarus WhatsApp, tadarus ini. Orang perempuan cukup kuat. Ngaji Quran daripada ada gigi sampai guguk gigi. Gigi palsu buh pun mengaji lagi. Segala macam dia mengaji. Tapi bila dia mengaji dalam Al-Lughatul Arabiyah, dia tak faham isi kandungan dia. Mengaji pun kuat, lawan laki pun kuat. Tak, bukan orang Masjid Al-Bushra ni, bukan orang luar, orang jauh. Iya, bukan main. Satu juzuk dia baca Quran. Satu juzuk juga lawan laki dia. Sajalah nak peringat. Kan? Kita lagi teruk sebab tak baca langsung. Kan? Kita lagi teruk lah. Baik. Tu. Ya.
Dengan bacaan ini anda memuji Allah. Maksud kita memuji Allah. Kenapa? Sebab Allah kembalikan kita daripada maut, daripada mati. Dan mengingatkan kita yub'atsun pada hari kebangkitan nanti. Iaitu kebangkitan dari kubur menuju Allah Azza wa Jal. Maka dengan bangkit dari kematian kecil daripada tidur itu, anda ingat kepada kebangkitan daripada kematian yang besar. Tidur, mati. Bangkit, esok bangkit. Buat kita ingat, aku nanti bila mati besar, bangkit juga. Di sana nanti, agak-agak persiapan adakah tidak? Oh tu. Lah ni, ketika hidup ni, tiba-tibalah aku mati. Lah ni orang mati senang. Zain Ryan kena bunuh. Kali ikut hakikat dia umur 7 tahun ni lah. Damansara damai. Kena bunuh sampai lah tak selesai. Lepas tu baru ni Farah Kartini. Felda Gedangsa. Muda lagi. Mati dah. Kan ya. Tu tak campur hak kona baring dengan angkat tayar atas jalan raya. Mati juga. Muda lagi. Tok Wan elok hidup. Cucu mati dah. Kan ya. Maka ni kita yang duk ada saki baki ni, jomlah kita rebut. Buat preparation banyak lagi. Tambah-tambah umur kita ni, yang dah tua-tua ni, yang dah pencen, bukan ada kerja lain dah. Dulu masa orang-orang muda macam mereka ni orang muda macam cameraman ni, mereka memang banyak sikit. Sebab lah duk cari. Kadang-kadang di rumah pun peti air pun kecil, nak tukar peti air besar. Kan? Nak beli katil, nak beli tu, dulu tidur atas toto ya. Jadi dia naik nak pergi beli tilam, Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin apa semua. Tu pakai duit lah. Tapi masa main umur kita ni, kita tak ada apa. Rumah dah ada, kereta dah ada, motor dah ada, duit pun ada, simpanan serba sikit. Tak ada kerja lain dah. Jadi buat apa? Kumpullah harta untuk akhirat pula. Ya, kumpul harta untuk akhirat pula. Okey, saya suka tengok kawan kita main masjid bawa Mustang. Oh tu kan. Pasal apa? Sajalah nak sebut. Kan. Seronok pasal ni kita beli untuk dunia, yang mahal-mahal, bawa mai dia jadi saksi di masjid. Ini dak hak mahal tu bawa pergi jalan Gunung Jerai lah mana, pi masjid tak bawa. Tak ji. Sungguh. Kira dia bawa baguslah. Itu nikmat dia. Sungguh, apa-apa kebaikan hak kita buat di dunia ni, buat sungguh-sungguh. Kenapa? Itu dapat hadiah di akhirat nanti. Ya Allah, nikmat. Nikmat sungguh-sungguh. Bawa sesekali kawan, jemput ustaz naik sekali. Berapa kali main dah tak jemput-jemput. Hari ni ada. Sajalah kan. Okey, baik. Saja nak gurau tengok dia rajin main masjid. Bagus. Okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi nak bagi tahu yang tu. Bahawa inilah cara kita mengingati mati bila kita baca doa tentang masa nak tidur dan juga bangun daripada tidur. Baik. Selepas kita bangun tidur tu, kita baca doa. Yang kedua buat apa? Nabi kata kita kena cuci tangan. Tangan kita sampai pergelangan tangan ni, 2 tangan ni. Nampak macam kecil ya. Nampak macam kecil. Mari kita tengok. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni mati umur 78. Abu Hurairah hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Abu Bakar dan hidup di zaman Umar Al-Khattab dan wafat pada zaman Umar Al-Khattab. Mati umur 78. Abu Hurairah asal usul miskin, papa kedana, tidur di masjid. Tapi dia ni disebabkan Allah nak bagi dia kekayaan, dia diulang pergi masjid tu. Di antara kita ni ada orang kaya, jemaah tu. Orang kaya tu berkenan dengan keimanan yang ada pada Abu Hurairah. Dia ajak Abu Hurairah, jom nikah dengan anak aku. Kan? Akhirnya Abu Hurairah jadi orang kaya, menikah dengan anak dara orang kaya. Dan dia pergunakan harta mertua dia itu dengan memperbesarkan lagi perniagaan. Kan? Dan menggunakan harta mertua dia itu untuk kebajikan negeri akhirat. Abu Hurairah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sirah, dia ni asal bukan Islam dah tentulah. Kalau kita lahir-lahir je Islam.
Abu Hurairah sampai mati buta huruf, kan reti baca, reti tulis. Tapi hafal Quran 30 juzuk. Kita diploma, degree, master sampai tua tak apa-apa. Abu Hurairah buta huruf meriwayatkan 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pandai tulis ni bukan kata riwayat. Baca pun tak mau. Orang baca pun kita tak mau dengar. Oh, tu kelemahan. Jadi Abu Hurairah ni kalau kita belajar, dia cukup seronok lah dia punya kebaikan-kebaikan dia. Baik. Abu Hurairah pernah difitnah ketika dia dilantik menjadi gubernur di Bahrain zaman Saidina Umar. Pernah difitnah oleh parti pembangkang. Ya, masa tu pun orang dengki banyak agak. Ya Umar, tolong cek Abu Hurairah. Dia kata, pergi mengadu ni. Entah-entah yang mengadu tu AJK Masjid. Tak tahu kan. Kan Dia kata apa? Ya Umar, tolong cek Abu Hurairah. Kaya lain macam sangat ni. Kami nak buat tuduhan, tolong pergi cek. Kami nak buat tuduhan atas dia. Kami nak dakwa dia. Kenapa? Kerana mengambil harta kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadinya. Bahasa tu lah nak bagi faham. Akhirnya digantung dia. Umar dia adil, gantung dia, bawa pergi ke pengadilan. Didapati dia tidak bersalah. Kekayaan yang ada itu adalah kekayaan hasil daripada harta pak mentua dia. Umar panggil dia balik nak jadi gubernur. Dia kata tak mau, politik kotor. Bahasa mudah lah nak beritahu. Sebab tu hadis kita dengar Abu Hurairah. Selepas tu jadi tok guru. Dia jadi tok guru. Sebab tu kita jarang dengar hadis daripada Abu Bakar, hadis daripada Umar, itu jarang. Tapi hadis daripada Abu Hurairah banyak. Sebab dia memang duk mengajar di masjid. Tu ya. Abu Hurairah kata di dalam hadis ini bahawa Nabi SAW bersabda, jika kalian bangun daripada tidur, maka jangan celupkan tangan di dalam bekas sebelum dicuci tangan itu 3 kali. Dalam di kampung-kampung ni, ayak duduk dalam baldi. Tak macam kita macam ni. Saya duk kempen buat telaga di Sri Lanka, Pakistan, Kemboja lah kita panggil kan. Buat telaga pam, telaga elektrik ni kan. Mereka nak pergi ambil ayak bersih. 2 km berjalan pi, 2 km berjalan balik, bawa 2 tu ayak. Kita pitang mana ada ayak. Tak ada ayak di rumah, mai dekat Al-Bushra. Kan, buka je paip semua dah. Tu. Jadi dalam bab ni, kalau yang dalam bekas tu, Nabi kata jangan celup tangan. Sahabat ni, dia memang jenis macam tu. Jenis dia kata, ya Rasulullah, pasal apa pula? Pasal apa pula? Nabi SAW kata, fa innahu la yadri. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui mana kedua tangan kamu pi semalam. Tu bahasa mudah. Tangan tu garu, itu garu, ini pegang anu daripada mula tidur sampai jaga. Takut lari anu dia tu. Takkanlah bangkit-bangkit tu nak buat cekodok pisang ya. Tu dalam agama kata macam tu. Allah Rabbi. Nampak tak syumulnya agama kita? Dia ajak kepada ke arah kebersihan. Ya. Tetapi ulama berbeza pandangan itu, celup tu yang macam mana? Maka sunnah yang paling besar, bangkit tidur, baca doa yang pertama, kemudian pergi basuh tangan dulu 3 kali. Basuh ni sampai pergelangan tangan ni basuh 3 kali. Kenapa diulang 3 kali tu? Wuduk ke? Bukan. Tapi nak pastikan betul-betul tangan yang nanti nak buat makanan, tangan yang apa semua ni dia bersih. Tu agama mengajar. Ya, sebab tu saya selalu kempen pergi di masjid-masjid dan surau. AJK kadang-kadang mereka cukup jaga bab ceramah, bab kebersihan kat sini. Tapi di tandas selalu dibiar tak terjaga. Masjid, surau memang sangat-sangat masalah kita itu. Orang masjid dengan surau bila kita masuk, wih kapet tu dia nalar ke. Tu kan. Kapet tu macam raudhah kan. Tebal dia tu pijak tenggelam.
Kita rasa nak pergi kencing sekejap, pipi tandas tu dia, lampu tak menyala. Tu kan, selipar sebelah hitam, sebelah hijau. Tu kan ada. Itu tekan ayak tu dekat water container tu, WC tu pun tak hidup. Dan segala macam lah. Ni kita kena jagalah sungguh-sungguh. Okey, baik. Jadi ulama menyebut bahawa sesungguhnya disuruh kepada kita. Tuan-tuan, bab basuh tangan ni, ulama Hanabilah, Imam Hanbali kata haram kalau kita tak buat. Maksudnya wajib lah. Kita kena bersihkan tangan sebelum buat sesuatu. Dalil dia apabila apa yang ada tu dalam kita kaitkan yang Nabi suruh basuh tangan tu dengan surah Al-Maidah, surah kelima ayat 6. Bila mana kita idza qumtum ila solah, apabila kamu bangun nak solat. Bangkit tidur semua, bangun nak solat. Idza qumtum ila solah, apa Allah kata? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Tapi sebelum basuh muka kan kita kena ambil air dengan tangan kita dulu. Tu kaedah dia. Maka sepatutnya itu kaedah yang kedua, yakni selepas baca doa maka basuh tangan, dua tangan sampai pergelangan tangan. Tak payah basuh sampai siku. Kadang-kadang dia Nabi ajak sikit ya, kita buatlah, bukan main. Okey, baik. Yang ketiga bersiwak atau berus gigi. Ni pun sunnah. Bersiwak ni pada hakikat kalau zaman Nabi tu yang pakai kayu tu. Kayu sugi tu nama kayu dia arak. Pohon arak. Kan ya. Pohon arak ni boleh jumpa di negara Arab lah. Terutama di Yaman ke apa. Itu senang. Kita yang duk jual kat tepi masjid ni tak tahulah pohon getah kot. Kan ya. Sekali gosok berdarah gusi. Yang duk jual tu. Dia pohon arak ni dia lembut. Kita ambil dahan dia tu ketuk sikit lembut. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sangat banyak, orang yang bersugi ni dia akan sihatkan jernihkan pandangan mata dia kalau siapa yang rajin. Baik, sehinggalah dalam mazhab Imam Syafi'i kata bukan hanya bersugi itu menggunakan kayu sugi. Bersugi itu bermaksud apa-apa usaha untuk membersihkan gigi, maka itu nama bersugi. Pakai berus gigi, dulu kita masa awal-awal dulu berus gigi kita macam ni. Kiri kanan. Dia main 1 tahun pula tu, KKM ajak macam ni. Macam ni. La ni, KKM ajak macam ni, pusing. Dia pusing. Lepas tu dah tak reti sangat-sangat, pakai bateri, tak senang zit. Gitu je. Apa pun cerita, sehinggalah Imam Syafi'i kata, kalau dibalut jari kita dengan kain yang kesat, lalu dibasahkan, lalu digosok dengan menggunakan kain ataupun jari, maka dia mendapat pahala bersugi. Bersugi, itu dah cukup sempurna. Jangan tinggal. Sambil-sambil tu, katalah awak tak sempat nak berus gigi ke apa ke, sambil-sambil wuduk tu, masa kumuk tu, buah jari sikit, gosok. Dah cukup memadai. Cuma nak pesan kepada orang yang bawa kayu sugi pi merata-rata ni. Nabi kayu sugi bila dia bersugi, kemudian kayu sugi tu dia share dengan Aisyah basuh. Lepas tu simpan. Dia tak bawa bubuh dalam poket pi merata-rata gitu. Ya. Kan bubuh pula dalam poket macam tu. Tak tahu tadi makan apa, tahu lekat dengan makanan apa dalam poket. Dah. Cara sugi yang paling baik adalah Nabi kata sebelum wuduk. Masa wuduk tu, sebab tu Nabi kata seandainya tidak membebankan umatku, maka aku akan wajibkan mereka itu bersugi 5 kali satu hari. Yakni bila? Waktu nak ambil wuduk. Kan waktu nak ambil wuduk atau disebut waktu nak solat. Waktu nak solat tu bila? Waktu ambil wuduk lah. Gitu. Ini hang pi merata-rata duk sembang tu tolak zu. Tak kena. Kan? Katakanlah kalau nak bawa juga, maka beli benda yang lah ni macam-macam dah ada lah. Dia ada penutup, dia ada cover apa semua ni. Buh dalam ni elok-elok tak apa.
Ini buh merata-rata. Buh dalam poket sana ikut. Ni duk sembang dengan kita ni. Begini. Tu bukan sunnah Nabi. Contoh nak beritahu nah. Baik. Makan. Masa makan, pernah dengar tak ada sunnah menjilat jari? Pernah kan? Betul. Memang betul sunnah dalam bab makan ni jilat jari. Bukan jilat time makan. Makan. Tengok nasi ada zap. Makan dalam talam dengan kita pula. Lepas dia zap, dia ambil sekali lagi pula. Tu pengotok nama dia. Bacalah hadis bagi elok-elok. Nabi kata apabila kamu selesai makan, jilatlah jarimu. Sebagian ulama kata pingganmu, sendukmu, periukmu. Jilat. Maksud jilat tu, jari ialah jilat. Tu dah selesai makan dah. Kan itu. Periuk jangan angkat zap macam tu. Sapu dengan jari, jilat jari. Sapu disenduk, jilat. Nabi kata, kamu tidak mengetahui di antara makanan yang kamu makan, mana satu yang memberi barakah dalam kehidupanmu. Tu. Ini bukan jubah besar, serban besar. Tiba-tiba bak jilat jari, makan satu talam 3 orang. Sikit-sikit jilat. Tapi makan tak habis lagi. Betul kan? Tu pengotok nama dia. Tapi nak buat macam mana? Dia mengaji pun tak betul. Jadi ikut orang. Tu kena bagi faham. Macam ni juga dalam bab bersiwak ini, maka kena jaga kebersihan dia. Ya. Hikmah dalam menyatakan tentang bab gosok gigi atau siwak atau sugi ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Dia kata apa? Dia kata dianjurkan bersugi selepas bangkit tidur ni pasal apa? Sebab waktu tidur bau mulut kita biasanya berubah. Dia akan jadi tak elok disebabkan wap daripada perut. Jadi bau dia tu jadi tak elok. Dan dalam keadaan ini bersiwak atau bersugi akan menghilangkan bau yang tak enak itu. Ini disebut dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, cukup sempurna. Ya, cukup sempurna. Dan sikit lagi boleh? Satu lagi. Boleh lah? Okey, baik. Yang keempat. Yang keempat, apa dia? Kita perhabis kot sebab ada 5 je. Ya, yang keempat Yang keempat, ketika kita bangun tidur itu disunnahkan kita berwuduk. Disunahkan. Baca doa 1, basuh tangan sampai pergelangan tangan ni 3 kali. Kemudian gosok gigi. Kemudian yang keempat, baru wuduk. Okey. Disebut di dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah, hadis ni Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, saya ambil mafhumnya sahaja sebab nak pendekkan, syaitan mengikat tengkuk seseorang di antara kita ni, setan dia ikat di tengkuk kita waktu kita tidur dengan 3 ikatan. Ini hadis yang sahih. Okey. Pada setiap ikatan itu setan kata tidurlah wahai permaisuri. Tu contohlah macam tu. Setan ni dia tepuk kita tu, tidurlah wahai permaisuri. Tu nala punya mimpi kita. Kan. Setan duk tepuk, tidurlah, lena. Tidur pula tu daripada muda sampai tua. Tu kan. Tak habis-habis tidur. Kan ya. Maka setan ni dia kata tidurlah. Dia disebut tu bahawa panjangkanlah tidurmu, ya, teruslah tidurmu kerana masa masih panjang. Maka jika seseorang yang terjaga dan dia terus bangun, lalu dia sebut nama Allah. Itu yang doa tadi tu. Dia jaga-jaga saja, paling kurang Alhamdulillah.
lillah. Maka di sana terputuslah satu ikatan daripada tiga tu. Dia akan mula segak sikit dah. Kemudian seterusnya dia berwuduk. Selepas tu maka terputus lagi satu ikatan, dia dah mula segar dan bugar. Dua ikatan dah terlepas, setan dah mula terlepas daripada kita dah. Dan yang ketiga, apabila dia solat, maka terputuslah seluruh ikatan setan. Tuan-tuan perempuan cuba bayangkan, bangkit tidur tak semayang, lepas tu terus pergi kerja. Setan ni duduk dengan kita macam sepupu. Tu rakan karib pun rata-rata setan ni geng aku lagi tapi iya. Sebab tu bila kita jadi berat, bila kita jadi berat nak beramal, bila kita jadi bakhil, bila kita jadi benda susah lah, maka cek yang ni. Cek yang ni je. Maka setan dah kata dah macam tu dah. Tidurlah, panjang lagi waktu. Allah hang muda lagi, baru 66. Tu kan. Besok dah dekat 6 Jahannam, baru berubah masa tu. Ni, hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Maka sebab itu, kelebihan daripada kita wuduk tu, maka selesailah bab itu. Jaga saja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu, habis terlepas satu dah ikatan dia. Pergi ambil wuduk, terlepas dua dah ikatan. Sembahyang subuh, terlepas 3 ikatan. Kita bebas daripada syaitan. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan yang terakhir, yang kelima. Bulan depan kita sembang bab lain pula. Tapi sunnah Nabi lah. Dia akan sambung macam tu. Dia akan sambung macam tu. Ya. Yang ni, yang kelima, bersegera untuk solat. Ya, bersegera. Lepas ambil wuduk apa semua tu, maka segera untuk solat. Maka kita dah bebas dah. Solat ini, di sini disebut betul-betul solat ni solat apa? Maka solat subuh. Kenapa? Sebab ramai orang boleh solat subuh, tapi tak ramai orang boleh solat tahajud. Jadi yang utama dia cukup. Kalau jaga solat subuh berjamaah, cukup sempurna dah. Dalam hadis ini, ya, dalam hadis disebut apabila orang yang bangkit tidur daripada hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah tadi, maka Al-Aini menyebut bahawa hendaknya orang yang bangun tidur itu bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan solat fajar. Solat subuh lah. Okey, maksudnya dia bagi tahu kepada paling lekeh lah, paling lekeh solat subuh. Kalau siapa boleh tahajud, lagi cepatlah dia dipotong ikatan tu. Tapi kita pun macam tak apa ada harapan ya. Jadi kita buat ni sudahlah. Buat yang ni sudahlah, kan? Tu pun Nabi janji, man shalla subhi fi jama'ah fa ka'anna maqamal laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tu kan. Tu sebab tu hari tu kita ada pesan, tak tahu ingat ke tidak. Tu kan ya. Nabi kata masa tidur niat nak bangun tahajud. Ni tidur ni macam harapan tak terjaga lah, takut tak cukup tidur. Apa ni? Nabi kata siapa-siapa yang tidur dengan niat nak bangun tahajud, tapi mata dia mengalahkan dia, maka tidur dia itu pahala qiyamul lail macam mana dia niat, tidur itu jadi sedekah bagi diri dia. Tu, maka nikmat saya macam tu. Ustaz, saya niat ni 18 tahun dah Ustaz. Tak start. Habis nak buat macam mana? Niat lagi. Cukup lah. Paling tidak ada niat nak berubah. Kan? Tak start. Tak apalah. Bateri pun tak apa elok. Nak start tak apa hidup. Tak apa, pelan-pelan. Ya? Kayuh slow. Nah, baik. Sebagai apa? Solat subuh ni dia bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tubuh badan dan roh yang diberi oleh Allah. Ini disebut dalam kitab Umdatul Qari. Maka habislah 5 perkara. Bulan depan kita akan start tentang solat tahajud. Sebelum solat subuh lah. Kita akan start satu-satu mengaji dalam bab solat tahajud. Bab solat tahajud ni nanti Ustaz Arifin, PA saya tu akan bagi PDF. PDF tu tuan-tuan boleh, masjid boleh print dan kita mengaji bab tahajud berpandukan kepada kitab yang ditulis oleh Dr.
Zulkifli Al-Bakri. Kitab nipih tapi sangat sahih. Kita akan buat yang macam tu. InsyaAllah. Tu pun kalau masjid berkenan lagi lah dengan saya. Kalau tak berkenan tak boleh buat apa lah. Kan ya. Okey, sama-sama. Yang mana? Oh, ada orang tanya dalam live, Ustaz baca kitab apa? Kitab yang saya baca ni ambil daripada kepelbagaian kitab. Sebab tu saya kata, oh bab yang tadi, yang last tadi, kitabnya Umdatul Qari. Kitab yang bab sebelum tadi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang sebelum tadi, Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi. Jadi banyaklah kitab rujukan tu. Tapi bermula daripada bulan depan, kita akan guna satu kitab, akan bincang bab tahajud. Supaya sedang sikit diri kita ni. Kita ni dah dekat nak sujud pemenang dah. Jadi tak tahajud lagi. Tapi kitab tu nipih je. Kitab tu nipih je. InsyaAllah moga-moga kita dapat kebaikan. Baik, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia bermula pada hari ini. Bila kita bangun tidur, tapi dah bangun dah pun. Okay? Bila kita bangun tidur, pertama baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni yang ada dalam masjid dengan yang ada dalam Facebook ada 308 orang lebih kurang. Depa ni buat apa? Kena usahalah hafal. Yang kedua, bila bangkit tidur, sebelum buat apa-apa, pergi cuci tangan dulu 3 kali. Nak buat cok kodok pisang ke apa, pergi basuh dulu tangan. Tak tahu tangan pergi duduk tang mana. Okey? Baik. Yang ketiga, berus gigi. Bersiwak dan bersugi. Yang keempat, wuduk untuk melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Dan yang kelima, segera solat. Segera solat ni kita kata tadi dah, kalau siapa bangkit awal, segera solat tahajud. Tak payah banyaklah, muka kita pun memang jenis tak apa kuat. Kan? Pergi berjalan di pasar malam, 8 lorong boleh berjalan. Tahajud 2 rakaat pun menguap tu tak kira. Belum baca lagi baru angkat takbir dia. Allah. Tu. Allah tu. Tapi tak apalah. Buat. Siapa sempat tahajud, tahajud. Siapa tak sempat, terus subuh. Maka dapat kebaikan. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum tutup, ada soalan? Tanya, jangan tak tanya. Minggu lepas saya program Tanyalah Ustaz. Soalan ni datang buat live, berdebam. Orang tanya Ustaz, macam mana Ustaz boleh jawab semua soalan? Saya pilih hak boleh jawab je. Hampa ingat Ustaz pandai ya? Mana ada. Soalan tu masuk penerbit kami, saya ada khas dalam studio tu. Dalam studio ada khas TV untuk kami. TV ni tak ditayangkan untuk orang ramai. Ada satu TV besar. Penerbit akan buat tu, Ustaz. Kita ada earphone di sini kan. Penerbit akan kata, Ustaz cuba tengok soalan tu. Agak-agak boleh lah. Tengok, yang ni boleh. Yang ni tak boleh. Sebab tu kita boleh jawab semua. Sebab kita pilih soalan yang kita boleh jawab saja. Pasal apa tak jawab semua? Laptop pun hang. Tambah kita lagi hang. Masalah kita tak selesai. Dapat bini pula kuat bebel, lagi tak selesai. Dapat anak tak dengar cakap, lagi tak selesai. Kan ya? Dapat jiran daripada neraka, lagi teruk. Sakit ya? Memang tak larat. Tapi tu buat hak mana kita mampu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Silakan. Sekali lagi. Okey, baik. Dalam bab doa ni yang pertama kena pasti doa tu doa yang sahih dari Nabi, maka itu yang paling baik dibaca. Okey. Saya tak pasti doa tu, doa ni semua saya jawab secara umum bahawa pastikan doa yang kita baca ada riwayat. Riwayat siapa? Muslim. Statusnya sebab saya duk mengajar dekat malam ni di Tongkang Yat. Kitab Adabul Mufrad tulisan Imam Al-Bukhari start daripada 12-13 tahun lepas kan ya.
Dalam kitab Adabul Mufrad, walaupun ditulis oleh Al-Bukhari, tapi hadis dhaif ada di dalamnya. Sebab itu bukan sahih Bukhari. Jadi kena pastikan dulu sahih Muslim. Lepas tu status dia sahih ke hasan. Kalau dua-dua ni ada, boleh guna. Okey, ataupun dia dhaif tapi dhaif ringan, bukan dhaif berat. Yang tu boleh guna. Lepas tu kena faham maksud dia. Dengan tujuan, adakah tidak fadilat. Ataupun kalau tak ada apa-apa kaitan, boleh tak doa tu? Maka boleh. Kenapa? Anggap doa sebagai umum. Doa umum ni, kita baca bila-bila masalah. Janji dia bermaksud baik. Okay. Untuk penerangan yang jelas, nanti ambil je nombor telefon dengan AJK, hantar WhatsApp dengan saya, bagi doa penuh tu kat saya, bagi saya cek dalam kitab hadis, apa yang baik yang boleh kita bagi penerangan. Saya tak suka jadi pengelipur lara bercerita. Oh begitu, oh begini tak. Kalau ini yang Nabi buat, maka kita sokong. Tapi kalau yang ini orang yang tulis lebih kurang macam Nabi buat, maka kita sepatut pilih yang Nabi ajak. Maka itu yang lebih utama. Okey? Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada lah. Okey, dalam TikTok lah ni nombor satu lah ni, semua nak jadi ustaz. Semua nak jadi ustazah. Semua instant, mi Maggi. Semua nak jadi ustaz. Jadi pakat-pakat nak share lah. Maka tanggungjawab kita sebagai tuan punya badan. Dengar boleh, percaya jangan. Dengar boleh, betul? Percaya jangan. Jadi kalau ada TikTok tu, sebab tu tuan-tuan, puan-puan juga, nombor telefon ustaz-ustaz kena ada paling tidak seorang lah untuk rujukan. Ustaz-ustaz yang belajar hadis terutamanya. Ustaz-ustaz yang mahir mengendalikan hal-hal tersebut. Maka hantar ya video tu kat ustaz tu. Ustaz minta tolong bila senang-senang, ustaz tolong tengok ustaz. Yang ni boleh tak saya amal? Cukup lah yang tu. Jangan hantar-hantar. Ustaz tolong jawab ustaz, saya duk tunggu ni. Banyak hang punya cantik. Wah tu kan. Maka dia ada boleh guna tapi ada tak boleh guna. Cuma saya jawab secara umum, kena pastikan dulu dia tu sahih atau tidak. Kadang-kadang doa ni tak tahu mai daripada mana. Ya, Nabi ajak kat kita, doa ni hak paling banyak Nabi baca paling mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hak tu sahih dan paling banyak Nabi beramal. Ni kita tu imam bila baca doa tu kita kata tu imam ni cerai. Kan? Tu imam baca tu doanya. Cerai tu imam ni, dia ni hafal tak banyak. Dah, itulah yang paling afdal dibaca. Ya. Moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Seperti mana biasalah setiap bulan saya mai, saya bagi tahu tentang derma kepada sekolah tahfiz saya. So siapa-siapa ada hajat untuk menderma kepada kami itu dialu-alukan insya-Allah. Macam biasa juga saya tak bawa tabung kecuali terpulang kepada pihak masjid menguruskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami ya Allah dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami ya Allah dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami ya Allah dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kami pada sunnah baginda Nabi ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini, Ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, Ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini, Ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.